Salam semua. Seperti yang kamu tahu, tajuk ini adalah belajar memandu. Tapi saya akan lebih fokus kepada penggunaan gear dan mainan pedal. Macam mana pun, saya akan bagi tunjuk juga penggunaan ataupun pemanduan asas. Jadi tanpa buang masa, let's get to it. Okey, benda yang selalu kamu akan guna semasa memandu ataupun mula-mula memandu adalah yang pastinya gear, yang selalunya memang ramai yang tidak akan faham macam mana mengguna. Brake tangan, okey. Steering untuk kawal arah pemanduan tu. 3 pedal di bawah ni untuk manual. Dan juga cermin CC. Cermin semua tu lah. Okey. Saya mau bagi terang dulu sikit lah. Okey, kita mulakan dengan brake tangan. Brake tangan, bila kita tarik, kita kunci kedudukan kereta supaya tidak bergerak ke depan ataupun ke belakang. Okay, gear kelajuan di sini kita tengok ada 1, 2, 3, 4, 5 dan juga reverse. Dari 1 sampai 5 adalah gear kelajuan untuk bergerak ke hadapan. Seperti yang kamu tahu, reverse ni untuk kita undur lah. Steering untuk kawal arah kenderaan kita bergerak tu. Dan pedal di bawah ni, pedal sebelah kiri adalah pedal clutch, berfungsi untuk masuk gear dan keluar gear. Pedal tengah-tengah adalah pedal brake, berfungsi untuk perlahankan kereta ataupun berhentikan kereta. Pedal di sebelah kanan ni adalah pedal minyak, fungsi dia untuk tambah kuasa pada enjin. Seterusnya, cermin sisi. Cermin sisi sebelah kanan, cermin belakang ni dan juga cermin sisi sebelah kiri adalah mata. Kita punya mata untuk melihat ke belakang, melihat apa yang ada di sisi kereta, apa yang ada di belakang kereta. Okey. So, saya akan balik ke bahagian gear. Gear 1 dan gear 2 adalah gear rendah. Gear 3 adalah gear tidak juga tinggi dan rendah, dari tengah-tengah. Gear 4 dan juga gear 5 adalah gear tinggi. Gear rendah, dia paling slow. Tapi biarpun dah paling slow, dia adalah gear yang paling kuat lah. Jadi maksudnya, bila you mau naik bukit, gear 1 ataupun 2 memang boleh naik lah, bergantung dengan kecuraman bukit tu. Berbeza dengan gear tinggi pula, 4 dan 5. Ini dua gear ni dia khas untuk laju. Dia laju tapi dia tidak kuat lah. Naik bukit memang susah. Yang 3 pula, dia di tengah-tengah. Dia tidak laju, dia tidak juga slow. So, berdasarkan situasi jalan kamu tu, memang kena gunakan gear yang sesuai lah. Macam saya bagi tahu tadi, setiap gear tu ada kelajuan dia masing-masing. Makin tinggi nombor tu, maksudnya makin laju kenderaan kamu bergerak lah. Kalau kita tengok batang gear ni, dia sentiasa akan berada di tengah-tengah, di antara 3 dan 4. Memang sentiasa akan di tengah-tengah. Kalau you tolak ke kiri, dia balik ke tengah. You tolak ke kanan, dia balik ke tengah. So, kalau kita tengok 1 dan 2 ada di sebelah kiri, you kena pastikan you kena tolak batang gear ni di sebelah kiri, baru you masuk gear 1 ataupun 2. Gear 5 dan gear reverse ada di sebelah kanan. You kena tarik ke kanan baru masuk gear 5 ataupun reverse. Sama ada you tolak atas ataupun tarik ke bawah. Bila you masuk gear, you mesti mau wajib pijak pedal clutch ah. Ni, pedal clutch ni mesti mau pijak setiap kali you masuk dan keluar gear. Okey, sekarang saya akan pijak clutch. Tekan clutch. Tekan clutch sampai habis. Sampai habis barulah you masuk gear 1. Gear 1 di sebelah kiri, tolak ke kiri dan tolak ke atas. Ini gear 1. Kalau you mau masuk gear 2, kita tengok dia sebaris. Gear 1 dan gear 2 sebaris. Jadi you tolak batang gear ni ke kiri dan tarik ke bawah. Okey. Saya ulang ah. Gear 1 tolak ke kiri, tarik ke bawah untuk masuk gear 2. Ada cara lain lagi. Okay. Saya ulang. Gear 1, boleh juga you bebaskan gear dulu supaya you tidak keliru. Bebaskan gear, tolak balik ke kiri dan turun.
Okey. Dari gear 2, you masuk gear 3. Kita tengok sini, kita kena naik atas, ke tengah dan ke atas lagi. Kita bebaskan gear dulu, tolak ke atas. Ini gear bebas lah. Dan kita tolak lagi ke atas untuk masuk gear 3. Dan kita tarik ke gear 4. Di bawah saja. Tidak payah tolak kiri, tidak payah tolak ke kanan. Tarik ke bawah saja. Ini gear 4. Dan kita masuk gear 5, ada di sebelah kanan atas. Bebaskan gear dulu, tarik ke kanan dan tolak ke atas. Okey. Bila you memandu di lebuh raya, bermula dari 0, memang kamu akan mula dengan 1. Okey. So, bila you makin laju, you kena ikut urutan lah. 1, 2, 3, 4 dan 5. Tidak digalakkan untuk dari gear 1 lompat pergi gear 3. Kalau boleh, ikut urutan 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau you turun gear, boleh lompat. Contoh sekarang saya di gear 5. Okey, di gear 5. Kereta sudah slow. Saya turunkan gear berdasarkan kelajuan semasa. Okey, saya boleh masuk ke gear 2. Free gear, kiri, turun. Gear 2. Ingat berdasarkan kelajuan semasa. Okey. Sudah saya tunjuk kamu di mana kedudukan setiap gear tu. Dan sekarang saya akan ulang semua dari gear 1 sampai 5. Tekan clutch, masuk kiri, tolak pergi atas, gear 1. Tahan kiri, tarik ke bawah, gear 2. Dari gear 2 masuk ke 3, tolak free gear. Dan atas lagi, masuk gear 3. Gear 4, tarik ke bawah. Gear 4, free gear, kanan dan atas. Ini gear 5. Kalau kita mau masuk gear reverse, kita bebaskan gear dulu, kanan dan turun. Okey. Kamu tidak akan dapat masuk reverse direct dari 5. Dia tidak masuk. Dia tidak dapat masuk. Mesti mau free gear dulu, kanan dan turun. Setiap kali saya tukar gear, wajib tekan clutch. Sepanjang masa tadi saya tukar gear, memang saya dah tekan clutch. Clutch mesti mau tekan habis, jangan tekan separuh. Mesti mau tekan habis. Nanti bila saya tunjuk kamu, saya memandu di lebuh raya, kamu tengok. Dari gear 5 ataupun gear 4, kita boleh turun gear, kita boleh lompat gear. Pastikan clutch sudah tekan, sudah pijak. Okey, contohnya sekarang kita di gear 4. Okey, kita tahu sudah di mana gear 2. Kita bebaskan gear kiri dan turun. Ini gear 2. Sekali lagi, dari gear 4 sekarang kita mau masuk gear 1, bebaskan gear kiri atas, ini gear 1. Okay. Contohnya dari gear 5. Gear 5, saya mau masuk gear 3, bebaskan gear, tolak ke atas, masuk gear 3 sudah. Ini semasa memandu. Kamu boleh turun gear berdasarkan kelajuan semasa. Kalau kereta kamu sudah slow, jadi kamu turun gear lah. Tidak semestinya mau kekal di gear tinggi. Kereta kamu sudah slow, jadi kamu perlahankan, kamu gunakan gear yang rendah lah. 1, 2 ataupun 3. Depends. Jadi tanpa buang masa, saya akan mulakan pergerakan sekarang. Okey. So, sekarang saya berada di tepi, di bahu jalan ni. Saya akan mulakan pergerakan untuk masuk ke jalan utama. Yang pertama, bila kamu pindah lorong, pasang signal, tengok cermin. Wajib tengok cermin lah. Lepas tu, tekan habis clutch tu dan masukkan gear 1. Tolak ke kiri, naik ke atas. Brake tangan turun. Untuk permulaan, you kena tekan minyak dulu, baru angkat clutch lah, supaya enjin ada kuasa untuk bergerak ke hadapan. Okay, brake tangan turun, minyak tekan, angkat clutch, tahan sekejap, dah bergerak sudah. Tengok cermin lagi dan tambah kelajuan. Okay. Untuk tukar gear yang seterusnya, minyak mestilah mau lepas wajib. Minyak lepas, tekan habis clutch, tahan kiri, tarik ke bawah untuk masuk gear 2, lepas dulu clutch dan tekan minyak untuk teruskan perjalanan. Bila gear 2 cukup laju sudah, macam biasa, lepas minyak,
tekan clutch dan free gear, naik ke atas untuk masuk gear 3. Lepas clutch dan tekan minyak. Kamu kena tekan habis clutch tu untuk masuk gear ataupun tukar gear, dan lepas habis bila mau tekan minyak. Sekarang gear 3, saya akan tukar gear 4, masuk gear 4 untuk lajukan kenderaan. Minyak lepas, tekan clutch, tarik ke bawah untuk masuk gear 4. Clutch lepas dan tekan minyak. Sekarang kita akan masuk gear 5. Minyak lepas, tekan habis clutch, free gear kanan dan atas, lepas clutch dan tekan minyak. Kalau you perhatikan di kamera yang ada di pedal kaki itu, macam mana saya gunakan pedal tu. Di sini saya mau terangkan sedikit pasal kenapa kita perlu tukar gear dari gear 1 sampailah gear 5 ataupun seberapa banyak gear yang ada dalam kereta kamu. Bila kereta tidak bergerak, kelajuan kamu memang kosong. Bila kita mau bergerak, kita mulakan dengan gear 1, okey? Dan bila kereta makin laju, you kena tukar gear yang bersesuaian. Bila kamu mulakan dari kosong kelajuan, you tekan minyak, kelajuannya naik pergi 15 ataupun 20. Masa tu you kena tukar gear 2 sudah. Okey? Tukar gear 2 supaya kereta kamu boleh bergerak lebih laju lagi tanpa bagi stres kepada enjin. Kalau you guna gear 1 tapi you tekan minyak sampai dia laju, di situ kamu boleh dengar bunyi enjin dia bising. Itu memang maksudnya enjin stres sudahlah. You kena tukar gear. Enjin yang stres tidak bagus. Macam juga manusia pun kau tidak mau dia stres. So kita gunakan gear yang sesuai. Makin you laju, makin tinggi, you kena tukar gear tu. Sekarang kita mula balik dari bahu jalan dan pasang signal, tengok cermin, tekan clutch masuk gear 1 dan brake tangan turun. Minyak tekan sikit, angkat clutch dan tambah kelajuan. Okay, so contohnya sekarang saya di 20 km sejam sudah. Enjin ada stres sikit lah, saya boleh dengar dia teriak sudah. Jadi maksudnya saya kena tukar gear 2. Minyak lepas, tekan clutch, tahan kiri, tarik ke bawah, lepas clutch dan tekan minyak supaya kereta boleh bergerak dengan lebih laju. Okay. Sekarang 30 km sejam, minyak lepas, tekan clutch untuk masuk gear 3. Free gear, tolak ke atas, lepas clutch dan tekan minyak. Makin you laju, you perlu tukar gear lagi. Sekarang dekat 45 km sejam, saya akan tukar gear 4. Setiap gear ni tidak mempunyai kelajuan yang tetap. Kalau you tidak makin laju, jadi tidak perlu you tukar gear yang lebih tinggi. Kekalkan saja di gear 3. Tapi sekarang saya mau makin laju, saya mau laju lagi, saya tukar gear 4. Minyak lepas, tekan clutch, tarik ke bawah untuk masuk gear 4 dan lepas clutch, tekan minyak. Di depan saya ni ada bukit sikit, tapi tidaklah tinggi sangat. Gear 4 boleh naik. Seperti ada yang saya bagi tahu tadi tu sebelum ni, gear 4 dan 5 adalah gear laju. Tapi dia tidak kuat tau. Dia tidak kuat. Gear 1 dan 2 adalah gear rendah, tapi biarpun dia slow, dia adalah gear yang paling kuat. Bila you mau naik bukit yang curam, gear 1 dan 2 memang sesuai. Sekarang jalan ni depan saya ni rata sudah. Saya cuba tambah kelajuan lah. Minyak lepas, tekan clutch masuk gear 5. Free gear kanan atas, lepas clutch dan tekan minyak.
kejap lagi kita akan naik bukit dan saya akan cuba tunjukkan macam mana penggunaan gear semasa naik bukit lah. Saya berada di gear 5. Ada kemungkinan gear 5 ni tidak dapat bawa kereta ini naik bukit. Bila enjin makin lemah, jadi you kena gunakan gear yang rendah untuk naik. Okay. So, memang kamu tidak dapat nampak dari video, dia makin slow sudah ni ya. You kena tukar gear yang sekarang saya akan masuk gear 3. Minyak lepas, tekan clutch. Free gear, tolak ke atas, lepas clutch dan tekan minyak. Gear 3 dia kuat sikit. Dia kuat sikit naik bukit lah. Sekiranya gear 3 dia tidak boleh naik, you turun lagi ke gear 2. Kalau gear 2 tidak boleh naik juga, baru you masuk gear 1. Sekarang saya akan turun bukit. Saya masih kekal di gear 3. Turun bukit digalakkan untuk gunakan gear rendah, gear 2 ataupun gear 3, bergantung dengan situasi ya. Bergantung dengan kecuraman bukit tu. Turun bukit, saya tidak tekan minyak, saya lepas. Jadi saya main brake saja, saya main pedal brake saja. Kalau you tidak mau dia makin laju, you main brake. You brake sikit. You tekan brake tu, tekan lembut sikit. You tekan brake, you lepas. Tekan brake lagi, you lepas. Kita mau jaga jarak kita dengan lori di depan tu. Bila keadaan jalan tu rata sudah, jadi kita boleh tambah kelajuan. Tekan minyak. Lepas tu cukup laju sudah, kita tukar gear. Minyak lepas, tekan clutch, tarik ke bawah gear 4, lepas clutch dan tekan minyak. Saya akan cuba cari tempat untuk berhenti di tepi ya. Okey, so sekarang kamu sudah tahu macam mana mau tukar gear dari 1 sampai 5, penggunaan pedal clutch dengan pedal minyak tu. Macam mana mau tukar gear, kenapa mau tukar gear. Sekarang saya mau terangkan bila mau tukar gear. Untuk kenderaan yang mempunyai RPM di bahagian panel meter kamu tu, lagi senang kita gunakan RPM sebagai panduan untuk tukar gear. Untuk kereta yang tidak mempunyai RPM, jadi terpaksa guna bunyi enjin untuk tukar gear. Tidak senang mau dengar bunyi enjin, tapi you kena biasakan diri. So, untuk kereta yang ada RPM, kita tengok bila jarum dia ada RPM tu, dia nombor 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Bila kita memandu, jarum dia akan naik. Dia akan naik. Setiap kali dia naik ke 2,500 RPM ataupun 3,000 RPM, di situ you boleh tukar gear sudah. Setiap kali you tukar gear baru, jarum tu dia akan turun balik. Dan makin you tekan minyak, dia akan naik. Kalau you tidak berapa tekan minyak, dia akan kekal di situ saja. Sampailah you sampai 2,500 ataupun 3,000 RPM, then baru you tukar gear yang seterusnya. Okey, sekarang saya akan bagi demo lah. Sekarang kita di gear 1. Kita tengok RPM di sebelah kanan tu. Bila jarum dia naik sampai 2,500, saya akan tukar gear 2. Okey, sampai saja tukar gear 2. Minyak lepas, tekan clutch, tarik ke bawah dan tengok jarum tu dia turun balik. Okay. You tekan minyak, makin you tekan minyak, makin laju dia naik. Okey, sampai sudah. Minyak lepas, tekan clutch, tolak ke gear 3, lepas clutch dan tekan minyak. Lepas tu, you tekan minyak lagi. Selagi dia RPM ataupun jarum dia tidak sampai 2,500 ataupun 3,000, jangan dulu tukar gear. Jangan dulu. Kalau you tukar gear sebelum masanya tiba, maksudnya awal kamu tukar gear, kamu akan tukar gear dengan awal, jadi tidak sesuai. Bukan tidak boleh, cuma tidak sesuai. Okey, kita tengok meter lagi. Tekan minyak.
sampai sudah dan tukar gear. Minyak lepas, tekan clutch dan tukar gear 4. Lepas clutch dan tekan minyak. Kita mula lagi sekali. Tengok meter tu. Okay, lambat sikit dia sampai, jadi saya kasih laju sikit lah. Okay, sampai sudah 2,5. Minyak lepas, tekan clutch, masuk gear 5. Free gear kanan atas, lepas clutch dan tekan minyak. Gear 5 adalah gear terakhir untuk saya. Jadi saya kekal di gear 5 dan saya kekal kelajuan lah. You mau laju sedikit pun tidak masalah. Ini kiranya saya memandu dengan santai sudahlah. Kalau you turun gear, tidak boleh guna panduan ini ya. Nah, turun gear berdasarkan kelajuan semasa. Contohnya macam di depan kamu ada halangan, jadi kamu terpaksa perlahankan kereta. Saya akan cuba sengaja perlahankan kereta. Okey, minyak saya lepas. Tengok kelajuan saya dari 60 tadi itu, sekarang di gear 5. Dan dia turun ke 40 sudah. Turun ke 40. Dan gear 5 tidak sesuai. Kita tengok 20 km sejam. Kita tukar gear 2. Tekan clutch, free gear. Tolak ke kiri, turun ke bawah dan lepaskan clutch. Inilah maksudnya kita gunakan gear berdasarkan kelajuan. Sekarang yang terakhir maklumat yang saya akan bagi tunjuk adalah macam mana you mau berhenti, macam mana you mau perlahankan kenderaan. Saya akan cuba perlahankan kereta ataupun berhenti di lorong U-turn. Kalau mau perlahankan kereta, tak tekan brake dengan lembut. Makin kuat you tekan pedal brake tu, makin dia mau berhenti. Okey, sekarang kita mau berhenti. Tekan clutch dan brake supaya enjin tidak mati. Ingat, kalau you tidak mau enjin mati, tekan clutch dan brake. Jangan tekan brake saja. Ini bukan automatic ah. Setiap kali you berhenti, masuk balik gear 1. Bila you sudah belajar untuk memandu ataupun gerakan kereta tu, kamu mesti mau belajar untuk berhenti. Jangan pandai you kasih jalan kereta tapi berhenti you tidak pandai. Sudah kita masuk lorong U-turn, minyak lepas. Kalau kita mau perlahankan kereta, tekan brake sikit saja. Tekan brake. Makin you tekan brake, makin dia akan perlahan. Dia akan makin jadi slow. Kereta di depan berhenti, tekan clutch dan tekan clutch, tekan habis dan tekan brake. Okey, setiap kali you berhenti, masukkan gear 1. Masukkan gear 1 Pasang signal ke kiri, tengok cermin kiri, tengok cermin belakang dan dengan hati-hati kita berhenti di tepi. Untuk berhenti, tekan clutch, tekan habis dan pijak ataupun tekan brake tu. Bebaskan gear, tarik brake tangan. Okey, so supaya kereta kamu tidak lagi bergerak. Untuk pedal brake tu, makin kuat you pijak brake, makin dia akan berhenti ataupun makin dia akan berhenti dengan mengejut. Masa latihan tu kamu cuba praktis, dapatkan feel dia untuk pedal brake tu, supaya kamu boleh biasakan diri supaya untuk elak berhenti ataupun brake mengejut semasa ujian tu. Saya harap tutorial saya untuk menggunakan gear dan penggunaan mainan kaki itu kamu boleh faham dengan jelas. Okay, macam mana you tukar gear. Kalau masih ada yang tidak jelas, boleh komen di bawah. Okay, saya akan cuba jawab sebaik mungkin lah. Saya harap kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Ciao.